YB Rafizi janji insyaAllah banyak siri lagi lepas ni dia akan turun. Sehari 7 kali kan. Sekarang ni 4 sesi je. Masuk gear 5 pelarian 7 kali sehari dia punya sesi. So dengan seterusnya saya mempersilakan saudara YB Rafizi Ramli untuk ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, tajah wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Asrul, saudara Amin, saudara Tam. Saya panggil dia Tam. Saudara-saudari tuan rumah dekat Syazmi Udang ni, adik kakak, ada yang dengar di luar, ada yang duduk di dalam kedai, ada yang dengar di tepi-tepi rumah kerana kami dah letak speaker yang kuat, satu taman dengar. Adik-adik yang tengah main belon kat tepi, hati-hati ada kereta yang lalu lalang. Selalunya kami singgah di mana-mana atas truk dan kami berceramah atas truk. Tapi Alhamdulillah hari ini kami dapat kedai mi udang. Lagipun sebab memang panas sangat. Saya dah demam dah 2 minggu, suara hilang. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada tuan rumah yang bagi ruang kepada kami di kedai mi udang. Walaupun saya belum makan lagi ni. Ramai yang menonton di luar oleh kerana kami dapat bukan dapat mi udang, dapat kedai mi udang. Jadi saya nak ambil kesempatan untuk promosi kalau datang ke Kuala Perlis. Jangan lupa untuk singgah dekat kedai Syazmi Udang. Dia betul-betul tepi jalan. Kalau cari dalam Waze ada Syazmi Udang. Baik. Sekarang saya nak ceramah politik sebab pilihan raya 4 minggu lagi. Kalau tengok dalam TV tiap-tiap hari, program kempen yang melibatkan UMNO Barisan Nasional cukup hebat. Tadi saya bila ceramah ni pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Dan isteri dan anak saya dah ikut, maka kami duduk di hotel, daripada satu hotel bajet ke satu hotel bajet, ya tak? Bila duduk hotel bajet ni tengok TV, anak saya suka tengok RTM. Jadi saya tiap-tiap hari tengok RTM dan TV3 sekarang. Saya tak tahu kenapa. Dia suka sangat tengok RTM 2. Itu tahniah kepada RTM 2 kerana berjaya memikat undi budak-budak umur 4 tahun. Saya tak tahu apa yang dia minat. Jadi, saya dah tengok Najib program ni hebat betul. Hari ni saja, laporan berita pukul 2 petang tadi lah. Program Najib. Semalam Najib membentangkan laporan macam mana dia telah mentransformasikan negara. Besar-besaran, siap dengan asap sekali. Petang tadi ada satu majlis besar-besaran melibatkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Program Expo Motor Besar. Ada ribu-ribu orang dekat Kuala Lumpur tak? Masa ni lah macam-macam. Kempen-kempen UMNO Barisan Nasional. Kalau tengok banding dengan kempen kami Pakatan Harapan, UMNO bagi macam-macam. UMNO bagi ikan percuma, setiap hari lori percuma dia bagi. Kami bagi belon je lah, belon kat budak-budak kat tepi tu. Itu saja kami boleh bagi. Tapi beza paling besar dia apa dia? Kita tak ambil 1 sen pun daripada duit rakyat. Setiap kali pilihan raya boleh nampak. Dengan kegairahan UMNO Barisan Nasional berkempen, nampak baguslah, nampak baiklah. Tapi dalam tempoh 2-3 minggu sebelum pilihan raya ini, mereka akan menggunakan wang rakyat ratus-ratus juta kalau bukan ribu juta. Yang bayar siapa dia? Rakyat akan bayar kalau UMNO Barisan Nasional menang lagi dalam pilihan raya. Jadi sebab itu kalau orang kata Allah tak ada peluang lah, kawan-kawan jasa ada datang, kawan-kawan daripada special branch ada datang, dia akan tulis laporan. Dia tulis laporan, kalau nak banding program BN dengan Pakatan Harapan, mampu kalah Pakatan Harapan, ada 50 orang je dia kata. Menedaknya kami 1 sen tak bagi belon je. Lepas tu kami minta makan mi percuma lepas ni dekat kedai. Kalau UMNO satu program pakcik paling kurang habis 10 juta. Duit bagi
bas bagi, lori bagi, allowance bagi. Kalau tadi t-shirt, Komando sekarang tak main bagi t-shirt dah. Silat-silat lagi bagi telefon sekarang. Angkut cikgu, angkut pegawai, semua angkut. Sebab dia kerajaan. Dan kerajaan dia ada duit. Sementara dia ada duit ni, dia guna pulun betul-betul supaya dia menang satu penggal lagi. Sebab bila dia menang satu penggal lagi, semua duit yang dia pulun untuk dia berkempen, dia tabur masa pilihan raya ni, duit itu dia akan kutip lagi lepas dia menang. Bila dia menang, duit dia dah belanja sampai bilion-bilion ni, masa 2-3 minggu kempen pilihan raya, dia akan kutip lagi siapa jadi mangsa. Ni orang Kuala Perlis lah jadi mangsa. Sebab walaupun orang Kuala Perlis tak dapat baju, tak dapat telefon, tak dapat gadget, tak dapat wang masa kempen, orang Perlis juga, orang Kuala Perlis juga kena bayar bila GST naik 6%, naik 10%. Bila barang-barang yang subsidi, harga minyak mungkin sekarang ini hanya RON 97 kena bayar cukai. Siapa tahu? Berapa ramai orang Kuala Perlis tahu bahawa sebenarnya siapa yang pakai minyak RON 97 bayar cukai sebab dia kutip cukai GST atas RON 97. Kalau selama ni mungkin RON 97 bayar cukai, silap-silap hari RON 95 pun kena bayar cukai lepas ni. Dah lah subsidi tak dapat, bayar cukai. Gula naik lagi. Mana yang ada subsidi sikit-sikit itu, dia tarik balik. Kalau yang selama ini ada subsidi baja, subsidi benih sawah, tak ada dah lepas ini. Nelayan, kalau kat Kuala Perlis, sebelum ini dia kata dia bagi subsidi diesel. Silap-silap hari lepas pilihan raya, dia nak kutip balik ni. Sebab dia dah belanja beribu-ribu juta masa pilihan raya, dia kutip balik. Siapa kena bayar? Padan muka orang Kuala Perlis. Saya tak apa, saya dapat percutian percuma. UMNO menang sekali lagi, saya dapat percutian percuma 4 tahun duduk dalam penjara, dia tanggung bayar. Jadi sebab itu pakcik-pakcik, saya oleh kerana ini yang agak berbeza dengan yang kita buat sebelum ini. Sebelum ini selalunya saya duduk atas tu saya berceramah. Kali ini saya nak dengar orang tanya, saya jawab. Supaya bukan saja orang Kuala Perlis, orang-orang yang di luar juga, orang Kanga, orang Padang Besar, orang Arau, orang di luar Perlis, boleh tengok ada soalan kami jawab. Dan bandingkan macam mana kami jawab dengan macam mana Najib jawab. Macam mana kami jawab dengan macam mana profesor daripada UUM jawab. Itulah profesor yang duk kutuk Mahathir. Sebelum Mahathir sampai pompam, Mahathir sampai tertelan. Macam tu dah. Boleh tanya saya supaya agak berbeza. Cuma saya nak tutup ni supaya lebih banyak soalan, saya nak beritahu macam ini. Perlis ialah negeri yang paling susah. Perlis negeri paling kecil. Perlis ada satu McDonald je. Dah tambah dah McDonald. Satu lagi tak? Satu Perlis, satu McDonald. Saya boleh buat janji lah. Kalau Pakatan menang, saya rasa ada 2-3 kot McDonald kat sini lah. Kenapa soal McDonald ni kadang-kadang kita buat lawak pasal Perlis? Kerana McDonald, dia nak buka cawangan dia di setiap satu tempat, dia semak dulu pendapatan orang kat situ. Dia tengok sama ada kuasa beli penduduk kat situ, boleh ke tidak menampung perniagaan dia. Kalau dia rasa pekerjaan penduduk dekat situ, kegiatan ekonomi dekat situ, gaji dekat situ, kuasa beli dekat situ tidak menampung, jadi dia tak buka lah. Jadi bila satu negeri ada satu McDonald, sementara kita senyum buat lawak, itu cerita sedih. Maknanya kuasa beli dan juga kedudukan ekonomi kawan-kawan di Perlis ini antara yang paling corot kalau bukan tercorot. Kalau tidak, banyak yang buka kat sini. Dia nak buka, dia tahu tak boleh ni. Orang tak mampu untuk membeli dan tak mampu untuk menampung gaya hidup seperti mana di bandar-bandar besar yang lain. Maknanya, ada masalah di Perlis. Kita ada Kuala Perlis. Kuala Perlis yang orang kenal, Laksa ke apa, Jeti ke, nak pergi Langkawi. Tetapi kita tidak mampu, macam Amin kata tadi, pada ketika Kuala Perlis ini ada potensi yang cukup besar
untuk menjadi pusat industri perikanan serantau. Kita tak ada macam tu. Saya selalu buat lawak soal harga ikan lah ni. Saya tak tahu pula Kuala Perlis ini ialah jeti yang buat naik ikan paling besar dekat Malaysia. Amin kata, saya tak tahu. Sebab cerita ikan ini ialah cerita masalah nombor satu Malaysia, harga ikan mahal. Saya duk gaduh dan saya selalu buat lawak dengan kawan baik saya daripada Kemaman, ahli Parlimen Kemaman, Datuk Seri Syabri Cik, ialah Menteri Pertanian dan Asas Tani. Harga ikan mahal semua ni tanggungjawab dia lah. Saya tunggu lama macam mana dia nak bantu supaya harga ikan murah dan membangunkan industri perikanan. 2 bulan lalu dia bagi jawapan. Cadangan dia macam mana? Dia kata, bila siap kereta api nanti, maka harga ikan akan turun. Bila siap kereta api. Aku tak faham apa kena mengenal kereta api dengan ikan. Kita dok tanya macam mana nak turunkan harga ikan. Dia kata, jangan bimbang. Kerajaan akan turunkan. Bila siap kereta api Pantai Timur daripada Tumpat turun ke Kemaman, Kemaman sampai ke Gombak, Gombak sampai Pelabuhan Kelang, harga ikan akan turun. Aku tak faham. Lama fikir apa kena mengenal. Rupanya dia beritahu sebab dekat Tumpat, mengikut Menteri Perikanan daripada Kemaman ni, dekat Tumpat ini ialah tempat naik ikan. Ikan banyak naik. Jadi bila ikan naik di Tumpat, maka bila ada kereta api Pantai Timur tu, ikan-ikan ini boleh dihantar ke seluruh Malaysia. Oleh kerana ikan boleh dihantar naik kereta api, tak ada pakai tok peraih orang tengah ni, ikan boleh naik kereta api, maka harga ikan akan turun. Nah, itu logik menteri dia lah. Sekarang saya tahu rupanya bukan Tok Bali Tumpat tu tempat naik ikan, rupanya Kuala Perlis. Saya akan balik Parlimen minggu depan, saya akan minta satu lagi kereta api daripada Kuala Perlis sampai ke. Sedih tak? Oh, kalau kita tahu rupanya bukannya ikan naik dekat Tumpat, ikan naik dekat Kuala Perlis. Jadi sepatutnya kalau betul nak suruh turun harga ikan, jangan buat kereta api Pantai Timur, buat kereta api Perlis lepas ni pula. Sebab tapi saya nak buat lawak, maknanya apa dia? Kita ada potensi, bukan saja Perlis, Kuala Perlis. Saya datang daripada Terengganu, Kemaman, yang industri ikan nelayannya memang terkenal besar. Orang Terengganu dulu terkenal tukang buat bot. Orang yang bertanggungjawab menjaga perairan negara. Boleh agak tak orang mana? Siapa dia? Menteri yang bertanggungjawab jaga perairan negara. Siapa dia? Orang Perlis, ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim. Saya pernah bergaduh dengan dia dekat Parlimen soal nelayan. Kerana kita ada masalah. Salah satu sebab pakcik-makcik, ini pesabit Kuala Perlis ni. Salah satu sebab utama kenapa harga ikan kita mahal ialah kerana kita tidak cukup nelayan-nelayan laut dalam. Jadi nelayan kita ni, tambah yang Melayu ni, bot-bot kecil. Bila bot kecil, kalau dia terlajak sikit ke tengah laut, dia tidak boleh lawan dengan kapal-kapal besar daripada Vietnam atau Indonesia yang menceroboh perairan kita, yang curi ikan kita. Jadi isu ni jadi isu besar dekat Parlimen. Kami tanya dia, apa yang kerajaan buat untuk melindungi perairan kita supaya nelayan-nelayan kita ini boleh lebih ke tengah laut dan boleh dapat ikan lagi banyak. Ikan lagi banyak, buat naik lagi murah ikan. Okay. Ini jawapan legenda politik daripada Perlis. Saya bukan nak hina orang Perlis, tapi sebab ialah Syahidan Kasim. Saya tanya dia pasal macam mana kita nak melindungi. Jawapan Syahidan Kasim, dia kata, ini tak boleh ni, kita nak melawan nelayan-nelayan Vietnam ni susah. Sebab nelayan Vietnam ni ada kapal besar, dia juga datang siap dengan senjata, ada dengan senapang semua, rifle, machine gun. Jadi kita kerajaan nak mengawal ni tak cukup, dia kata, tak cukup kapal. Jadi oleh itu, di bawah perancangan APMM yang Syahidan Kasim jadi menteri ni, dia umumkan dalam sidang media dekat Parlimen, saya ingat 4-5 bulan lepas, dia berpandangan cara yang paling baik
ialah untuk melatih nelayan-nelayan kita menggunakan senjata untuk lawan nelayan-nelayan besar daripada Vietnam. Saya tengok je Syahidan, saya kata makin meroyan gila Syahidan ni agak. Bot nelayan kita bot kecil. Dia mana nak sibuk nak ambil ikan lagi, mana nak sibuk nak cari minyak, bayar minyak lagi. Sekarang ni kerajaan kata nah ada tanggungjawab baru. Kamu jugalah yang bertanggungjawab untuk jaga perairan. Dia nak bagi senjata. Mampu lepas ini, kalau sekarang tak cukup orang nak jadi nelayan, lepas ini tak ada orang jadi nelayan. Mati kena tembak dengan Vietnam. Maknanya apa dia? Kerajaan Barisan Nasional sepatutnya benda yang paling mudah kalau menteri-menteri kita cerdik. Kalau menteri dari Kemaman cerdik, kalau menteri daripada Arau cerdik, mudah je. Apa masalah kita? Ikan tak cukup. Kenapa ikan tak cukup? Kapal kecil. Kenapa kapal kecil? Sebab nak ada kapal besar kena dapat lesen. Siapa bagi lesen? Menteri bagi lesen. Dia bagi kat siapa? Dia bagi kat kroni-kroni dia. Hanya kroni-kroni dia yang dapat lesen pukat laut dalam. Jadi sebab itu akhirnya yang mendapat lesen pukat laut dalam bukan orang Kuala Perlis ni. Berapa orang Kuala Perlis ada lesen pukat laut dalam? Tak ada kat sini kot. Ada. Tak ada. Belum ada lagi. Yang dapat syarikat-syarikat kroni yang kawan-kawan baik dia duduk Kuala Lumpur. Geng-geng ni tak pernah tengok kapal, tak pernah tangkap ikan pun. Tapi bila dia dapat satu lesen permit laut dalam, lesen itu kemudian boleh disewakan kepada syarikat-syarikat yang benar-benar nak tangkap ikan. Akhirnya, yang syarikat besar sahaja yang boleh, ni pemegang lesen laut dalam ni dia buat apa? Dia kutip 50,000 sebulan, 40,000 sebulan, 60,000 sebulan. Dia jadi tokai besar naik kereta Mercedes duduk Kuala Lumpur. Orang tanya bisnes apa? Saya ada lesen laut dalam. Orang yang betul-betul sewa lesen daripada dia, bila dia tangkap ikan, dia kena masukkan harga apa dia? Harga minyak dia, harga pukat dia, harga kapal besar dia, dan juga harga sewa permit kepada geng-geng celaka ni. Maka sebab itu harga ikan kita mahal. Kerana dia kena masuk semua dan dia kena masukkan tiap-tiap bulan yang nak bayar 40-50 ribu ini. Jadi kalau menteri cerdik, kalau menteri betul-betul faham, menteri sayang kepada orang-orang biasa macam Kuala Perlis, macam dekat Tok Bali, macam dekat Kemaman, dia tak bina kereta api bongok. Dia buat apa? Dia cuba bagi sebesar-sebesarnya, sebanyak-banyaknya, dia bagi lebih ramai orang ada bot yang besar, pukat yang besar. Dia buang permit supaya siapa-siapa yang nelayan yang betul-betul nak tangkap ikan. Dulu generasi ayah kita dulu ada bot kecil. Lah ni kita dah balik universiti, kita kata saya tak mau kerja kerajaan ke kerja swasta. Saya nak jadi usahawan pukat laut dalam. Saya nak tangkap ikan. Saya ambil budak-budak kapal saya pukat besar, saya boleh ambil jiran-jiran saya, 5 orang kerja, 7 orang balik, segala sepatutnya. Berapa ramai dekat Kuala Perlis nak beli bot pun susah, nak beli enjin pun susah, nak pergi kat bank pun bank tak layan. Sebab apa? Kerana kerajaan yang ada, dia tak fikir pasal orang biasa ni. Dia fikir orang keliling dia, yang duk bodek dia, yang dapatkan lesen daripada dia, yang dengan makan atas angin itu, wang itu jugalah yang diberikan untuk memelihara kehidupan mewah orang-orang politik yang ada kat atas. Jadi saya rasa jelas sebenarnya beza yang besar kalau Pakatan Harapan menang berbanding dengan Barisan Nasional. Kawasan-kawasan yang terabai macam Kuala Perlis ni, terutamanya kawasan-kawasan yang kegiatan ekonomi utamanya adalah bersabit dengan sumber makanan negara. Berseri tadi saya sentuh pasal sawah. Kuala Perlis saya sentuh pasal ikan.
Kerana dalam banyak-banyak perindustrian yang kita nak lindungi, sepatutnya kita lindungi perindustrian macam nelayan. Najib lindung siapa? Najib lindung 1MDB. 1MDB. Tak ada kena-mena dengan kita. Apa kebaikan dia bagi kat kita? Habis 40,000 juta. Bayangkan kalau dia ambil 2,000 juta saja. 2,000 juta setahun untuk diberikan melatih dan juga beri subsidi dan pinjaman dan juga jaminan pinjaman supaya lebih ramai anak-anak di kawasan-kawasan yang ada industri nelayan dan perikanan supaya mereka boleh menjadi sumber makanan utama negara cukup untuk Malaysia, yang lebih itu kita boleh hantar ke luar negara. Maka tak ada masalah lah harga ikan mahal, ikan banyak. Tak perlu kita nak bina kereta api untuk turunkan harga ikan. Kita buat bot. Tapi oleh kerana kerajaan yang ada di Persekutuan, wakil yang ada di Kuala Perlis, wakil yang ada di Perlis, dia fikir perut dia. Dia nak bercakap macam saya kepada Najib, dia tak berani. Najib jeling, dia tak takut lagi. Rosmah jeling, lari terus dia. Dia fikir kalau aku sebut-sebut Rosmah tak suka, mampus aku. Jadi dia lebih mementingkan hidup dia, pencen dia, kereta dia. Dia tak fikir berapa ramai budak-budak yang keluar sekolah, keluar universiti tak dapat kerja. Sedangkan mereka ini kalau diberi fokus dan tumpuan yang sebenarnya, bandar-bandar pekan-pekan macam Kuala Perlis ini boleh jadi satu pusat yang orang boleh hidup dengan aman, sejahtera, boleh jadi kaya hanya dengan mengusahakan industri perikanan. Jadi saya berhenti kat situ. Kalau ada yang kat luar nak masuk boleh masuk. Kalau nak makan mi bayar sendiri. Yang duduk kat rumah kalau nak datang dekat lagi boleh. InsyaAllah kita ada sedikit masa. Kalau ada nak tanya saya boleh jawab. Boleh tanya semua soalan. Kita tak ada soalan yang tak boleh ditanya. Tanya semua, InsyaAllah kami jawab dengan terbaik. Sementara kita ada masa, saya pulangkan balik kepada saudara Asrul. Saya sudahi dengan Wallahu'alam. InsyaAllah ambil 2-3 soalan. Dan saya minta sangatlah Kuala Perlis ini dalam ranking semua kursi DUN yang ada di Perlis, Kuala Perlis adalah ranking 5 kursi teratas yang insya-Allah akan tumbang kepada Pakatan Harapan, insya-Allah. Orang jasa ke, orang SB ke, orang UMNO tak percaya kat saya, tak apa, ikut suka. Kamu balik, tulis report. Percayalah yang lain-lain, Kuala Perlis adalah antara 5 kursi teratas yang sekarang ini sedang goyang dan insya-Allah akan jatuh kepada Pakatan Harapan. Kalau tidak, saya tak datang ke Kuala Perlis. Buang masa datang ke Lembayang. Saya datang Kuala Perlis, walaupun saya duduk dekat kedai mi udang, kerana ini pelaburan masa saya yang terbaik dalam tempoh. Saya ada 2 bulan sebelum rayuan terakhir. Kerana saya yakin dengan kali ini, kita tumpu 2-3 kali, Kuala Perlis dan Kanga insya-Allah akan jatuh dan dirampas oleh Pakatan Harapan. Terima kasih. Terima kasih YB Rafizi. Tentang pendaratan ikan di Kuala Perlis itu, saya duk cek-cek, memang antara yang memang terbesar di Malaysia. 180,000 metrik tan setahun ada pendaratan ikan di Kuala Perlis. Ini adalah menyumbang 15% daripada permintaan ikan negara pada nilai 805 juta setahun. Okey, jadi dengan itu saya membuka sesi kepada audien. Kita kumpul soalan dulu dalam 3 orang ke. Jadi sila, siapa yang ni, saya bagi mic. Assalamualaikum. Yang ada ni saya juga ada apa nak tanya berkenaan dengan masa depan orang Kuala Perlis kan. Sebab apa? Sebab saya ni kira berkorban untuk UMNO ni musa daripada kapal layak dulu. Bila benar kata kapal layak tu, jadi maknanya saya ni bila kata nak mengundi, saya ni kira kapal layak. Memang kapal layak betul. Sebab apa? Sebab rumah saya duduk tengah-tengah. Di sekeliling rumah saya, jiran-jiran semua rompas. Untuk saya pula buka kedai. Jadi bila main nak mengundi, jadi mana kapal layak tu duduk hayun sorang-sorang kan tak? Kedai pun tak laku. Bila main nak mengundi, sebab apa? Dia macam protes lah. Sebab apa kita orang BM. Bukan BM, perikatan. Jadi makna kira daripada umur saya 6 tahun tu, saya duduk kerja, saya duduk pelekat kapal layak. Pelekat kapal layak tak berhenti.
Tapi bila saya besar balik, kadang saya tertanya diri saya sebab apa, macam mana kedudukan orang Kuala Perlis selanjutnya. Sebab apa, bila jadi kebakaran dia akan naik apa, tali kuning. Jadi makna kita tak berhak untuk nak tuntut apa semua tu. Jadi makna kira saya biasa jumpa dengan pemimpin-pemimpin yang saya tolong. Kan tak? Saya tolong, saya habis-habisan nak tolong. Saya tolong tak minta duit. Duit pun tak ada apa, tak apa. Saya tak minta apa, orang kata apa, balas jasa mereka. Jadi lah ni saya nak tanya macam mana orang Kuala Perlis kedudukan, macam mana masalah dengan grant. Setiap kali main nak mengundi perjanjian, ada. Tapi, sengap sunyi. Bila main perjanjian ada, sengap sunyi. Jadi macam mana orang Kuala Perlis? Bila terbakar, mereka ambil hambat. Jadi makna orang Kuala Perlis, dia sepatutnya, dia duduk tepi sungai kan tak? Tepi layan. Jadi makna kata orang tak nelayan. Tapi kalau kita ambil, kita tahu makin lama, makin jauh, makin lama, makin jauh. Jadi makna perjanjian grant yang nak bagi tu macam mana cerita pula. Hak tu biasa sebab apa ni. Saya ni, tanah tok saya, cak saya, 3 relung. Kan tak? Tiba-tiba bila saya minta grant, stop. Ada projek. Saya beli rumah, saya bayar duit. Tapi ni tanah saya, 3 relung. Bukan tanah saya, tanah cak tok saya dalam Teroka. Tapi, saya duduk rumah ni, saya kena bayar duit. Jadi kadang-kadang saya fikir apa jadi pada saya ni. Bukanlah kita nak tuntut apa semua kan tak. Sekurang-kurang dia ada pampasan, apa-apa ni kan tak. Tapi tak tahulah tu masa tu kejadian tu masa ayah saya. Tapi kadang-kadang saya tengok ayah saya terima duit, saya tak terima duit, saya tak tahu kan. Tapi sekurang-kurangnya ada lah. Ni kan. Tapi benda ni lama dah, 91. Jadi lah ni kadang-kadang bila dah masa, ada masa ketika kita nak boleh bangkit kan, kita bangkit je. Nak tengok macam mana korang Kuala Perlis. Kan tak? Pasal apa? Pasal dengar pada satu orang tua tu, dia kata, yang mana yang duduk 50 tahun di Kuala Perlis, dia berhak dapat lesen di kawasan Kuala Perlis. Akan tetapi bila dia pergi rujuk biar tanah, tengok-tengok, tanah sudah pun kata apa? ATMBI. Kita nak kata apa? Pasal kita tak ada kuasa, boleh tengok. Saya jawab dia. Ya. Dia apa yang mungkin yang ramai menonton di luar tahu sekarang ni tak? Mungkin orang yang menonton di luar di seluruh Malaysia, dia tak biasa dengan masalah utama penduduk di Kuala Perlis, iaitu mereka adalah peneroka tanah yang sudah duduk kat sini turun-temurun. Buka tanah ni lama dah. Ada yang daripada 50 tahun, ada yang lebih lama, ada yang mungkin 30, 40. Oleh kerana pentadbiran tanah ni saya tak tahu apa cerita zaman-zaman dulu di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Saya nak bagi sedikit latar belakang kepada yang menonton di luar. Sebahagian besar saya dimaklumkan penduduk di sini, mereka duduk di atas tanah yang dia tidak ada dokumen hak milik. Jadi kebelakangan ini yang selalu berlaku kebakaran di Kuala Perlis. Bila berlaku saja kebakaran, rakyat, penduduknya, dia jadi mangsa kerana bukan saja rumah dia hilang. Dia nak pergi balik buat rumah kat situ tak boleh dah kerana pihak berkuasa datang tarik tali kuning, pacak kat situ, ini tanah kerajaan, tanah MBI. Perbadanan Menteri Besar. Jadi, bukan saja dia hilang tanah turun-temurun, tiba-tiba dia juga, bukan saja dia hilang rumah, tiba-tiba juga dia hilang tanah turun-temurun. Ya. Jadi, baik ya. Jawapan saya macam ini. Benda ni masalah yang berlaku dalam tahun-tahun 70-an. Di tempat lain, sebahagian besar di seluruh Malaysia, di bandar-bandar besar, masalah ini dah selesai dah. Saya terkejut badak bila tahu di Perlis masalah ini masih lagi masalah besar. Memang di mana-mana pun tanah itu kebanyakannya diteroka asalnya luar bandar jadi bandar. Memang kebanyakannya tanahnya mungkin di tepi pantai diteroka orang duduk begitu. Secara adilnya, secara saksamanya, kalaupun awal-awal itu tanah itu dibuka oleh peneroka 30-40 tahun yang lalu, maka kerajaan sepatutnya, kerajaan negeri lah, kerana kerajaan negeri yang bertanggungjawab kepada hal urusan tanah, sepatutnya kerajaan negeri ambil pendirian bahawa dia mesti ada beberapa proses untuk memuktamadkan pemilikan tanah kepada penduduk. Maknanya kalau proses pertama itu kamu nak buat survey, nak tengok hak milik dan mula bagi tol dulu, iaitu lesen sementara, bagi tol dulu. Lepas tol lesen sementara,
nak bagi hak milik, bagi hak milik. Kalau nak ambil tanah, dia kena tengok kepada apa sebenarnya perancangan yang kerajaan ada untuk kawasan itu, kerana ada undang-undang tertentu yang mengawal mengenai pembangunan tanah dan juga bandar. Dia ada proses perancangan bandar. Kalau Majlis Perbandaran Kangak yang berkuat kuasa dekat sini, dia nak buat itu, dia nak buat ini. Dia ada prosesnya yang mewartakan ini perancangan kawasan ini untuk 20 tahun. Yang ini nak buat sekolah, yang ini nak buat padang, yang ini nak buat surau, yang ini nak buat longkang. Dia kena beritahu rakyat, bukan bapa dia punya ikut suka dia. Maka proses itu akan dibuka kepada orang ramai. Bila proses itu dibuka, orang ramai boleh tengok terus. Memang betul oleh kerana kerajaan negeri tidak mahu mempercepatkan proses bagi tanah, maka tanah ini hak miliknya terkontang-kanting. Kalau terbakar, masalah. Paling kurang, dia kena buat proses mewartakan apa perancangan bandar kawasan ini. Kalau dia kata, dia nak ambil tanah semua dekat sekitar tepi sungai untuk dia buat hotel, dan akibat itu menyebabkan ada 500 keluarga akan kehilangan tempat tinggal. Dia kena jawab, kamu nak bagi rumah kat mana? Hotel itu siapa punya? Perlukah kita ada hotel dekat sini? Adakah berbaloi untuk rampas rumah 500 orang untuk buat hotel? Baik. Itu undang-undang dia. Itu yang telah dibuat di negeri-negeri lain. Itu yang macam mana membolehkan peneroka-peneroka bandar di kawasan lain dapat tanah. Kenapa tak dibuat di Perlis? Kenapa ni tahun 2018 orang Perlis mari tanya soalan saya. Tempat lain saya pergi orang tanya 1MDB, orang tanya GST. Abang kena tanya kat saya pasal ni tanah dekat Perlis apa cerita? Sebabnya Kerajaan Barisan Nasional Perlis 60 tahun dia mentadbir. Dia tak boleh bawa kemajuan ke negeri ini. Akhirnya, hasil yang ada di bawah Kerajaan Barisan Nasional satu saja. Tanah. Tanah saja. Itu yang Amin beritahu tadi tu. Hasil Kerajaan Negeri Perlis ialah tanah. Macam mana dia kutip? Premium tanah dan cukai tanah. Cukai tanah ni tak besar. Cukai tanah hanya berlaku sekali-sekala yang kadarnya tu tak bertukar. Kalau kadar dia RM5 sekaki, RM5 sekaki lah bayar tiap-tiap tahun. Tanah tidak boleh ditambah. Kalau negeri Perlis besar tu lah. Mana boleh tiba-tiba hari ini negeri Perlis 40 km persegi. Esok negeri Perlis telah membesar dan beranak satu lagi negeri. Jadi 50 km persegi. Mana boleh? Tanah menyatu je. Jadi bila sesebuah kerajaan itu gagal untuk membangunkan ekonomi, dia akan cuba menjana kewangan itu dengan jual beli tanah. Kerana bila dia jual beli tanah, akan berlaku proses tukar syarat. Tukar syarat kena bayar premium. Bayar jual beli, maka ada cukai premium yang kerajaan negeri boleh kutip. Tambah lagi, kalau macam tanah-tanah yang sekarang ini diduduki oleh penduduk dan peneroka asal, dia boleh ambil jalan singkat, dia halau, ataupun masa terbakar, dia kata ini tanah kerajaan, dia ambil tanah itu, dia jual kepada swasta. Swasta datang, dia menang 2 kali ganda. Jual tanah, dapat wang pun dapat kat dia, premium tanah yang dijual pun dapat kat dia. Jadi kalau abang nak tanya saya, apa nasib dan masa depan orang Kuala Perlis? Undi lagi UMNO Barisan Nasional, tak dapatlah dia nak menolongnya. Macam ni lah. Tunggu terbakar, cari rumah baru. Tunggu terbakar, cari rumah baru. Dia nak halau, silat-silat hari, dia bakar rumah kamu. Berlaku. Jadi cara dia ialah begini. Kerajaan yang baru, kerajaan negeri yang baru, dia takut dengan rakyat. Kerana dia baru menang. Masa tu rakyat minta apa, dia bagi. Kalau nak dapat tol, nak dapat geran, dan saya turun ke Kuala Perlis, kalau Pakatan Harapan menang, memang saya akan menjerit macam inilah. Sampai paling kurang rancangan bandar Kuala Perlis. Supaya orang tahu apa nak jadi dengan tanah Kuala Perlis,
Hanya kerajaan negeri yang baru yang ada sedikit semangat untuk selesaikan benda itu. Kalau bagi dekat BN lagi, tak boleh buat apa lah. Saya nak buat apa? Saya datang makan mi udang je lah. Lepas tu tunggu 5 tahun lagi kita bincang balik, 5 tahun lagi kita bincang balik. Sebabnya ialah kuasa tanah ada dalam kerajaan negeri. Bila kerajaan negeri itu tidak ada hasil lain kecuali lah hasilnya ialah jual beli tanah semata-mata, maka tanah-tanah yang pakcik makcik adik kakak yang nenek moyang saudara-saudari telah terokai 50-60 tahun dari zaman kapal layar lagi tu, maka ini adalah harta karun yang ahli-ahli pimpinan UMNO Perlis duk tengok ni. Ni harta karun 1, ni harta karun 2, harta karun 3. Dia dapat wang. Dia dapat, kerajaan negeri dapat wang. Cara paling baik, saya berharap gunakan kempen pilihan raya ini untuk dapatkan janji daripada mana-mana wakil rakyat. Kami bagi undi kepada kamu, kamu kena buat 1, 2, 3, 4. Mula dengan bagi tol, lepas bagi tol dalam tempoh 2 tahun, buat survey supaya dengan harapan untuk bagi hak milik sementara, lepas itu kamu bagi grant. Kamu nak bagi grant 99 tahun ke, 50 tahun ke, bagi grant. Lepas itu, buat pewartaan apa nak dibangunkan di kawasan ini, baru kita tahu kawasan mana dia nak rampas, kawasan mana yang dia tak nak rampas. Yang dia nak rampas melalui kanun tanah negara, syaratnya kamu ambil tanah, kamu kena bayar pampasan. Yang saya boleh tolong dan usahakan begini, saya boleh cakap dan bincang dengan adik-adik yang muda yang ada ni, kita sepatutnya sudah boleh pasang satu kumpulan peguam sukarelawan yang mempertahankan tanah-tanah peneroka-peneroka asal di Kuala Perlis. Kalau dia cuba rampas, kalau dia cuba halau, sebenarnya kalau dibawa ke mahkamah, kuasa negeri adalah tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dia tak boleh nak halau dan rampas sesuka hati. Yang itu saya balik, saya akan tanya kawan-kawan peguam, dalam keadaan yang peneroka dah buka tanah ni 40-50 tahun, apakah hak yang ada di sisi undang-undang supaya mana yang kita boleh cuba ambil tindakan mahkamah, kita ambil tindakan mahkamah sebelum rumah pakcik-makcik terbakar dan ada line kuning dapat ambil balik kepada MBR. InsyaAllah itu saja cara dia untuk mengembalikan balik hak rakyat dan tanah rakyat kepada orang-orang macam yang di Kuala Perlis yang 30-40 tahun tertinggal di belakang berbanding dengan nasib peneroka-peneroka tanah yang ada di kawasan-kawasan lain di seluruh negara. Wallahualam. Ada soalan lain lagi? Okey, saya tambah sikit yang tadi ni, bila terbakar bubuh line kuning, lepas tu depa akan kena pindah pergi flat. Saya difahamkan flat tu bukan sewa beli, sewa sampai mati. Ini yang berlaku satu lagi masalah di Perlis ni. Okay, saya buka lagi soalan. Kalau siapa-siapa ada soalan lagi? Cadangan, aduan. Okey, sementara kok nak pick up soalan, ada soalan satu saya dapat tadi ni. Identiti dirahsiakan, dia malu. Apa ni tentang satu industri hiliran untuk support pelancongan di Perlis ni. Kita ada yang kedatangan 2.3 juta pelancong di Perlis, tapi kita tak manfaatkan untuk pelancongan, package pelancongan Perlis. Mereka hanya transit untuk pergi Langkawi kan. Sepatutnya Kuala Perlis kena mendapat impact dan penduduk Kuala Perlis mendapat impact daripada kedatangan 2.3 juta pelancong tu. Cadangannya tu wujudkan taman tema khususnya di Kuala Perlis ni. Bagi mereka stay sini 2 hari ke, dan dia akan menimbulkan impact ekonomi yang lain, kewujudan industri-industri hiliran yang lain kan, untuk bantu memajukan ekonomi khasnya penduduk Kuala Perlis ni. Apa respon Webi? Pasal saya macam dah jadi orang Perlis dah, padahal aku orang Terengganu. Soal masalah ekonomi Perlis ni dah 1 tahun dah orang duk cerita kat saya. Saya pernah ditanya, apa sebenarnya yang boleh dibuat di Perlis ini untuk membantu ekonomi di sini? Kerana memang sebenarnya agak parah sebenarnya. Perlis ni agak parah.
Soal pelancongan itu memang jelas. Kerana macam saya sebutlah, JT Kuala Perlis ni terkenal. Orang datang Langkawi, orang datang JT Kuala Perlis. Tapi setakat itu lah. Tapi sebenarnya, ada yang lebih besar daripada JT Kuala Perlis pun. Perlis ini ialah negeri yang paling utara di Malaysia. Paling utara. Kita sekarang berada dalam lingkungan negara China yang sedang menjadi sebagai kuasa paling besar di dunia. Najib dok cium tangan tiap-tiap tahun tu negara China, sebab China sekarang sedang jadi kuasa besar dunia yang akan mengatasi Amerika Syarikat dalam 10-15 tahun. Baik. Apa dasar kerajaan China yang paling terkenal sekali? Dasar dia ialah dasar dia menghubungkan seluruh benua Asia ini dengan kereta api. Sebab itu dia buat kereta api daripada Beijing merentasi sampai pergi ke Asia Tengah, sampai pergi ke Uzbekistan untuk bersambung dengan Iran di satu tempat, supaya dia tak perlu lagi ambil laut pusing satu dunia ni untuk menghubungkan daripada timur ke barat. Itu dia buat. Apa lagi dia buat? Dia juga sedang membuat kereta api daripada Beijing, Shanghai atas tu turun bawah, masuk ke Vietnam, masuk ke Thailand untuk dihubungkan sampai ke Singapura. Jadi apa yang istimewanya Perlis? Perlis ialah negeri dan juga pintu masuk pertama untuk ke Malaysia, Singapura, Indonesia dan seluruh selatan Asia. Dalam keadaan orang Cina ialah orang yang paling ramai di dunia, 1,300 juta orang, pelancong ke Malaysia juga paling ramai ialah pelancong Cina. Tahu tak? Pelancong Cina paling ramai. Sekarang ini pelancong Cina masuk dekat kapal terbang. Bila projek kereta api itu siap, 10 tahun lagi ke, 15 tahun lagi ke, yang itu yang saya nak kutuk Najib sikit lah. Saya tak boleh lari bab kereta api ni, saya mesti lawak pasal Najib. Projek kereta api tu nak masuk kok Perlis. Sebab jalan pintu masuk utama kereta api daripada zaman Tok Kadok British lagi, daripada Siam menjajah Kedah Perlis lagi, dia lalu kok Pulau Pinang, kok Kedah, kok Perlis, naik kok sebelah pantai barat Thailand ini dah. Kalau nak buat kereta api yang hebat sebagai sambungan kepada, kita rasa yang akan ada satu laluan kereta api besar daripada Beijing sampai masuk ke Asia, sepatutnya kalau nak buat kok pantai barat lah. Kalau ambil pinjam duit, buat kereta api hebat di pantai barat, saya faham lah. Tiba-tiba dia pergi pinjam duit 50 bilion, dia pergi buat kereta api nu kok pantai timur tu, masuk ke Pang, masuk ke Kemaman, naik, mati berhenti dekat tempat. Habis nanti ikan je lah yang naiknya, orang tak naik. Sebab orang Cina bila dia naik, dia lalu kot Hanyai, dia lalu kot sebelah pantai barat, dan dia akan mula-mula masuk ke Perlis. Baik ya. Kalau kita tahu 10 tahun, 5 tahun lagi Perlis akan jadi pintu masuk kepada orang dan juga laluan kereta api paling besar di Asia, di sebelah sini. Sepatutnya kita dah sediakan dari segi membeli belah, dari segi hotel, dari segi industri pelancongan, supaya orang datang dia berhenti Perlis dulu 2-3 hari, kemudian dia naik balik kereta api, baru dia pergi ke Singapura, ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Pakcik pergi tanya Menteri Besar, dia ada terfikir ke tidak? Ni, dia ada terfikir ke tidak? Dia tak fikir pun. Ada ke tidak wakil-wakil rakyat? Baik, wakil rakyat Kanga siapa dia? Saya tak pernah tahu dia wujud ke tidak. Dia tak pernah bercakap dekat parlimen. Saya tak tahu nama dia pun, saya tak ingat. Sebab dia tak pernah ada kat parlimen tu, tak pernah bercakap. Kalau wakil rakyat daripada Arau, saya fahamlah dia menteri. Wakil rakyat Padang Besar, saya ingatlah Datuk Zahidi. Wakil rakyat Kanga, saya tak pernah tahu siapa dia. Tak pernah ada pun kat parlimen. Paling kurang, biarlah dia bercakap. Saya dengar dia engineer je tak? Paling kurang, biarlah dia bercakap. 5 tahun, 10 tahun lagi, akan ada jalan kereta api besar daripada China nak masuk ke sini. Maka kerajaan persekutuan sepatutnya peruntukkan supaya kita boleh persiap sediakan kawasan industri bebas, kawasan beli belah bebas, kawasan macam-macam, supaya orang sampai duduk kat sini. Ada hotel,
Tanyalah orang luar Perlis, dia nak datang Perlis, dia garu kepala hotel. Sebab hotel yang ada satu Putra, Putra Regency tu, Putra Palace tu. Masalahnya hotel tu dah lama mana? 20, 30 tahun, 20 tahun. Iyalah, tapi hotel tu dibina 20 tahun lebih tu. Yang lain tu pandai-pandai sendirilah. Saya tak apalah, tak berkira aku bubuh hotel mana apa aku duduknya. Tapi bayangkan, macam mana kita nak memasarkan Perlis sebagai pusat pelancongan, sedangkan ini adalah pintu masuk utama apabila keseluruhan perancangan pelancongan negara tak pandang langsung Perlis ni. Mana ada pandang Perlis? Peruntukan tak ada, promosi tak ada, perancangan tak ada. Sebabnya dia bukan peduli Perlis pun. Perlis ada 3 parlimen. 3 parlimen ni di mata Kerajaan Barisan Nasional dan Datuk Seri Najib, ini confirm dalam poket. Dalam poket ni orang Kuala Perlis, orang Kangak, orang Senok, buat macam mana pun akan tetap undi UMNO Barisan Nasional. Sebab tu dia tak pandang. Kalau dia tengok goyang, tengoklah menteri datang. Ramai-ramai menteri datang ni, tahu apa nak? Tanah nak, bangunan nak, hotel nak. Jadi mudah saja kalau tanya saya, jangan terlepas 10 tahun daripada sekarang yang insya-Allah jalan kereta api menghubungkan daripada utara Beijing tu sampai kat sini, Perlis awal-awal kalau nampak goyang dan jadi 50-50, barulah Datuk Seri Najib pandang sikit Perlis ni. Orang Perlis minta peruntukan nak buat hotel ke, nak buat taman tema, nak dapat zon khusus untuk pengecualian cukai GST. Beli belah dekat Perlis tak dapat GST. Untuk kita bagi orang datang boleh beli belah. Boleh. Tapi orang Perlis kena berani sikit lah. Saya bembebel, pumpang. Nanti Syahidan Kasim bangun. Kau apa bising? Kau orang Terengganu. Habis dia. Betul juga. Saya orang Terengganu. Saya bukan orang Perlis. Dia akan kata, orang Perlis pun tak bising. Kau datang daripada Terengganu, datang Perlis sekali-sekala bising. Orang Perlis semua suka hati dengan UMNO Barisan Nasional. Saya nak cakap apa? Kalau ikutnya memang orang Perlis diam je. Jadi sebab itu, jangan lepaskan peluang kerana perancangan ekonomi sesebuah negeri itu, dia bukan macam jual kacang putih. Dia ambil masa 10 tahun. Ambil masa 15 tahun. Dia kena tengok apa nak berlaku 10 tahun daripada sekarang. Wang dan peruntukan dan grant perlu didapati sekarang. Dan kalau ikut imbangan politik, kamu negeri yang boleh diabaikan, dia abaikan. Dia nak peduli apa? Dia duk sibuk kat Selangor, dia duk sibuk tabur duit kat Felda lah. Dia kira orang Perlis, orang Kuala Perlis, orang Kangak, orang Padang Besar, buat macam mana pun tetap akan undi UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau saya lah, sepatutnya tidak ada masalah untuk kita membangunkan Kuala Perlis sebagai satu kawasan pelancongan yang terbaik. Tapi perlulah orang yang benar-benar ikhlas, yang cerdik sikit, yang betul-betul sayang kepada rakyat dan dia tak jadi wakil rakyat atau menteri hanya untuk dapat pencen di hari tua. Dia betul-betul nak pastikan orang Perlis boleh hidup baik, orang Perlis boleh jadi terkenal, orang datang Perlis bukan sebab nak singgah, nak pergi ke Langkawi. Saya cuma nak tambah sikit berkenaan dengan pelancongan ni, sebab saya selalu bercakap tentang pelancongan di negeri Perlis ni. Kami anak muda ni memang penting pelancongan, sumber income. Sebab kalau kita berniaga, macam kami 4 orang lah berniaga. Saya berniaga dengan Azrul berniaga dengan Amin berniaga sama Boy B. Rafizi jual kat saya. Circle tu tak berkembang. Jadi keuangan tu duduk pusing kot tu ya. Kalau kita ambil orang luar pelancong asing main ke tempat kita, macam baru ni saya berkelai dengan bukan berkelai lah, orang kata bertikam lidah dengan Ketua Pemuda UMNO Perlis berkenaan dengan isu pelancongan ni lah. Dia tanya saya, "Han cakap pandai, apa yang Han dah buat untuk Perlis?" Saya kata dia, saya bukan kerajaan yang memerintah, tapi saya berusaha untuk membantu pelancongan negeri Perlis. Saya buat flyer saya sendiri, flyers tentang apa yang pelancongan yang ada di negeri Perlis, dan saya bawa pergi Langkawi. Saya sendiri dengan kodrat saya, dengan tangan sendiri, tanpa duit apa-apa, saya bawa pergi sendiri, kita bagi dekat pelancong-pelancong di Kuala Perlis. Kita pergi dekat sempadan Thailand, bagi dekat Abang Adi kawan saya untuk bagi dekat pelancong-pelancong di Kuala Perlis. Apa yang ada di Perlis, Tuanku Raja Perlis dah bawa mai mamut tim untuk pasak bukit-bukit di Bukit Geteri tu untuk buat rock climbing apa semua. 5 of the top 5 of the world climbers punya mai ke sini untuk buat route rock climbing, tapi tak dipromosikan. Kalau macam kita pergi melancong ke Thailand lah,
Kalau kita nak masuk ke Padang Besar saja kita dah dapat flyers berkenaan dengan Krabi, berkenaan dengan Phuket, berkenaan dengan apa. Marketing tak ada. Bila pelancong masuk ke Perlis melalui Padang Besar pun tengok kosong saja. Tak ada orang bagi tahu apa info, apa input, apa kelebihan Perlis apa semua. Jadi depa pun banyakkan terus ke Langkawi, terus ke Penang, macam tu jelah. Jadi insya-Allah lepas ni kalau Pakatan Harapan diberi peluang untuk memerintah, kita akan memperbaiki daripada segi itulah. Sebab kalau ikut pemuda Pakatan Harapan ada kami bincangkan 1 bilion peruntukan dalam manifesto pemuda Pakatan Harapan untuk eko pelancongan dan ada benda-benda lain lagi yang boleh membantu ekonomi anak muda. Itu sajalah. Assalamualaikum YB. Saya tak ada apa soalan, cuma nak beri beberapa pandangan tentang pembangunan ekonomi anak muda ataupun pembangunan ekonomi sebagai suri rumah ataupun ibu tunggal. Saya tersentuh apa yang YB Rafizi bercakap tadi tentang pendaratan ikan di Kuala Perlis. Kita memang terlalu tinggi, terlalu besar bagi nak compare untuk for whole Malaysia. Why not dalam setiap kampung kita masukkan setiap kampung satu pekerjaan bagi suri rumah dan ibu tunggal. Kita nak mengelakkan daripada benda yang tak elok berlaku pada ibu tunggal. Sebab basically orang Kuala Perlis ni mereka mengharapkan suami. Apa pun suami. Suami keluar pergi mencari nafkah, balik serah pada isteri. Why not kita wujudkan, kita ambil daripada asas ikan. Satu kampung kita last time kita tahu macam produk Kuala Perlis ni banyak orang fokus ikan kering. Why not kita develop balik benda lagu tu. Each kampung nelayan, ibu tunggal, suri rumah yang mengharapkan suami tak payah dah. Program kita ada tiap-tiap hari. Siapa pergi bersiang ikan, buat ikan kering, kita bayar sekilo berapa ringgit kita bagi. Sekurang-kurangnya mampu tampung pendapatan duit dapur rumah, isi rumah. Tak mengharapkan suami 100%. Dan bagi saya di zaman Tun Dr. Mahathir lah, saya merantau umur 16 tahun pergi Kuala Lumpur. Zaman tu umur 16 pun boleh dapat kerja lagi. Betapa banyaknya peluang pekerjaan waktu tu. Even di Kuala Perlis pun kilang ada 2-3 kilang. Benefit untuk anak muda ni terlalu banyak pekerjaan. Tapi sekarang apa yang ada? Apa pun tak ada. Yang banyak anak muda pecah rumah. Sebab nak tampung perbelanjaan isi rumah. Bukan untuk diri sendiri. Pecah rumah dapat RM40, RM30 untuk rumah. RM20 untuk diri sendiri. Itu yang terjadi. Yang bagi mempunyai kecekapan lain, dia mampu buat. Dia kreatif, dia mampu buat hasil ni, mampu buat hasil lain. Tapi yang memerlukan pekerjaan. Kawan saya sendiri keluar universiti, diploma, ijazah. Jual air tepi jalan, tak ada peluang pekerjaan. Jangan kata yang SPM. Yang tinggi-tinggi, habis puluh-puluh ribu belajar pun same thing jadi. Right. Satu lagi peluang pekerjaan untuk anak muda tu. Kita kampung nelayan. Orang tahu Kuala Perlis semua nelayan. Basically umur 11 tahun. Saya 10 tahun pun saya pergi nelayan dah. Jadi nelayan dah. Why not kita macam kerajaan negeri? Kerajaan negeri kalau beli bot besar macam YB Rafizi cakap tadi, dia akan dapat harga special daripada harga orang biasa beli. Betul? Janganlah jadi macam kerajaan sekarang. Harga 1 juta, claim 5 juta. Kita tak minat lagu tu. Itu duit rakyat semua. Kalau harga 1 juta, takkan kerajaan negeri, kerajaan pusat beli dengan harga 1 juta juga. Dia akan dapat lagi less. Betul? Even pesara pun masuk hotel, dia ada pesara, dia dapat harga yang murah. Hotel bukan hotel bapak dia, tapi dia dapat harga yang murah. Sebab apa? Atas tiket dia pesara. Kerajaan pun boleh mampu beli. Kenapa kerajaan tak mampu provide booth yang besar untuk Kuala Perlis? Cash anak muda yang belum ada kerja. Jangan bayar gaji ikut macam pecah ni. Kita tak nak. Kita buat Perlis sebagai negeri contoh. Bayar gaji bulan. Susah ke? GST kutip punya banyak, tak mampu ke nak tambung gaji bulan? Seorang tak banyak, 1,500 pun cukup dah untuk anak muda ni. Monthly. Average RM50 each day mereka belanja. Betul? 1 month, 150,500 for 1 month. I think boleh cukup dah kot. Kita tak payah gaji hari. Kalau dia orang mancing tengah laut tu asing. Itu duit kopi dia orang. Duit baja duit dia orang. Ikan, dari situ ikan kita boleh jadi murah balik. Bot kerajaan negeri.
Anak muda Kuala Perlis sendiri yang bekerja. Kita boleh main duit tu balik. Main harga ikan balik. Dan peluang pekerjaan untuk suri rumah dan ibu tunggal di dalam kampung, diorang ada pekerjaan. Hari-hari diorang mesti ikan, buat ikan kering. For one day, hopefully, saya for sure 10 years incoming, ikan kering akan meletup di kawasan Kuala Perlis. Especially di Perlis. Orang tahu ikan kering Perlis. Ikan kering Perlis. Sebab kita pendaratan paling besar. Kita tak ada excuse nak ambil ikan lain. Sebab kita yang paling besar. Buat apa kita nak rolling ikan ni pergi keluar? Sebenarnya mampu banyak lagi peluang pekerjaan yang kita boleh create dalam Kuala Perlis. Kita tak nak ambil fakta Dr. Masyitah. Oh, ibu tunggal boleh menjalang kalau dah darurat. Kita tak mau dengar tu fakta tu. Tu fakta nak membunuh. Sedangkan kita boleh create pekerjaan bagi kat diorang. Kenapa buat keluar fakta tu? Nak mendorong, nak menggalak ibu tunggal jadi macam tu. Why not apa cakap? Kita createkan satu pekerjaan bagi diorang. Contoh buat agar-agar kering, kuih gunting, apa macam-macam lagi boleh buat. Tapi dah tak ada orang yang nak fund. Satu. Maybe JKK tak pernah ambil port kot. Dia ingat tak apalah, laki dia keluar pergi ke laut, ada duit lah balik. Keluar nelayan ni serah nasib. Kalau mati, matilah. Kalau balik tu hidup, hiduplah. Kalau balik hidup tu belum tentu ada lagi sumber yang dalam perahu dia orang tu. Betul? Sekurang-kurangnya, isteri yang bersiang ikan untuk buat ikan kering ni, dia ada hasil pendapatan untuk harian dia. Sehari RM12, RM20 pun mampu dia beli beras 2 kilo untuk sehari. Satu hari sekilo, ikan sekilo. Dia mampu sebab dia ada duit. Dia tak mengharapkan suami je. Dan anak muda pula, takkan banyak yang minum biak, takkan banyak yang minum korek sebab dia orang busy dengan pekerjaan. Yang terjadi sekarang ni, banyak yang melepak sebab tak ada kerja. Bila tak ada kerja, apa yang dia nak buat? Minum biak. Lepas tu kena tangkap ramai-ramai. Betul? Sebab dia orang tak busy dengan pekerjaan. Kena busykan dia orang dengan pekerjaan. Itu saja. Kalau boleh saya minta mana-mana kerajaan merintah sekalipun create peluang pekerjaan untuk anak muda. Sebab anak muda ni lah pewaris masa depan. Betul. Kalau boleh itu sahaja kita minta. Sekian, terima kasih. Sajalah. Maknanya begini ya. Saya nak bagi gambaran. Peruntukan setakat 50 juta ringgit lebih daripada mencukupi untuk menubuhkan satu koperasi nelayan yang menggunakan kapal-kapal yang besar, yang dapat lesen baik dan boleh membayar gaji pekerja-pekerja mengikut pangkat supaya industri nelayan itu boleh diusahakan secara tersusun. 50 juta ringgit je. Boleh buat dengan baik. Kalau saya diberi 50 juta ringgit, kaya raya aku jadi nelayan. Saya boleh ada kapal yang ada sonar. Macam-macam saya boleh buat. Masalahnya, nak bagi 50 juta ringgit peruntukan kepada satu koperasi nelayan, kiamat takkan dapat. Sekali Najib beli kapal terbang, belanja dia untuk rosmah pusing keliling 400 juta. Mudah. Jadi kalau adik kakak tanya saya, macam saudara tadi, boleh, saya tak perlu jawab. Itu semua ialah perkara yang boleh dibuat dengan mudah apabila kerajaan itu ialah kerajaan yang bertanggungjawab dan benar-benar nak tolong rakyat. Dia tak perlukan orang cerdik mana sangat pun. Jangan bodoh ya. Jangan bodoh dan jangan curi duit. Sebab semua ni Mak Saleh kata common sense. Benda yang patut boleh dibuat dengan mudah. Masalah kita bukan soal idea, bukan soal susah nak buat. Masalahnya duit yang patut dibuat dicuri benda lain. Tu ya. Jadi soal utama ialah soal integriti pimpinan. Soal amanah pimpinan. Dan apabila dia tak berminat nak bantu, macam-macam alasan dia bagilah. Sebab itu orang tanya, macam mana nak wujud peluang pekerjaan untuk anak muda? Macam mana nak bantu ini? Macam mana nak bantu ini? Ada kawan-kawan BN kata, ini semua tipu, janji-janji tak boleh nak buat. Boleh buat, kalau betul-betul nak buat. Sebab tu saya kata, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Nak buat, kalau betul-betul dengan duit sedikit pun, dulu Allah yarham Tun Abdul Razak, dulu dah,
Dia pinjam duit sikit je daripada Bank Dunia untuk dia buka Felda. Tahun 60-an dulu. Dia pinjam berapa ratus, tak sampai 100 juta pun dia pinjam. Datuk Yok mungkin ingat. Tak sampai 100 juta, dia pinjam sikit dia pinjam. Dengan duit yang dia pinjam itu, dia boleh buka Felda, sampai Felda menjadi ladang kelapa sawit terbesar di dunia, dan Malaysia menjadi penyumbang dan mengawal pasaran kelapa sawit di dunia, dan menjadikan ramai anak-anak Melayu kampung yang zaman 60-70-an dulu tak ada kerja, dia ada tanah, dia ada pekerjaan, dia ada hasil bulanan. Mari ke anak dia jadi benda lain lah, dia jual benda lain. Cuma saya nak beritahu ialah, dulu zaman 60-an, masa arwah Allahyarham Tun Abdul Razak dulu, dengan modal sedikit boleh dibentuk sampai jadi satu konglomerat harta paling besar dalam dunia. Sama juga nelayan. Sama juga dengan kawasan-kawasan macam Kuala Perlis, kawasan dekat Tok Bali, mana-mana kawasan yang ada potensi untuk industri perikanan yang besar. Modal tak banyak pun. 50 juta kat Kuala Perlis, 50 juta kat Tok Bali, 50 juta kat Kemaman, baru 150 juta. 150 juta boleh membangunkan industri perikanan, bagi pekerjaan tetap yang bergaji kepada ribu-ribu orang Malaysia, berbanding dengan 50,000 juta yang Najib bagi untuk kereta api untuk menurunkan harga ikan. Maksudnya, dengan kereta api yang Najib nak turunkan harga ikan tu, boleh buat beratus-ratus syarikat dan koperasi perikanan moden yang boleh menjadikan bukan saja nelayan bekerja tetap, tetapi industri hiliran yang menyokong industri perikanan, industri packaging, industri makanan kering, industri pelancongan, industri pemprosesan, macam-macam boleh buat. Tapi nak Sri Budaya, tak nak Sri Budalih. Dia tak nak, macam-macam alasan dia bagilah. Sebab itu, saya penuh keyakinan, dan saya nak tutup begini, saya penuh keyakinan bahawa kalau kita nak bantu dan bangunkan kawasan-kawasan macam Kuala Perlis ni, boleh dibuat dengan mudah dalam tempoh yang singkat. Kita tak ada masalah kewangan. Kita boleh buat. Cari budak-budak yang cerdik, cari orang-orang yang betul-betul ikhlas, cari orang yang amanah, bagi mereka melalui koperasi 10, 20, 30 juta. InsyaAllah mereka boleh bangunkan seperti mana zaman Allahyarham Tun Abdul Razak dulu, dia ambil 10 juta ringgit saja bagi kepada orang-orang asal Petronas. Dengan 10 juta itulah orang-orang asal Petronas ini pergi buka kertih daripada hutan kampung nelayan, boleh jadi pusat minyak antara yang terbesar di dunia. 10 juta aja asal dia. Sebab apa? Dia tak makan duit. Dia jujur, dia buat betul-betul, dia belajar betul-betul. Jadi kalau bubuh orang yang amanah, bubuh orang yang betul-betul nak tolong, dengan wang 50 juta itu, dia boleh mentransformasikan, boleh jadi transformer betul-betul. Perlis boleh ada robot lepas ini, kalau orang yang dipilih itu bukan jenis yang nak makan duit. Jadi saya ingat dekat situ, sebab kita pun nak maghrib, saya ucap terima kasih yang hadir, saya ucap terima kasih yang mendengar di luar. Saya ingat bila habis saja sesi kita, sudah ada 40-50 ribu orang yang menonton di luar, di seluruh Malaysia. Kuala Perlis popular hari ini, satu Malaysia tahu Kuala Perlis tak ada geran tanah. Jadi insya-Allah kita ada 4-5 minggu lagi. Saya serahkan balik kepada pakcik-makcik, adik kakak yang duduk kat sini. Kami tak boleh buat apa-apa. Yang boleh ubah nasib adik kakak ialah adik kakak dan juga abang, pakcik-makcik sekalian. Saya boleh datang balik, tapi kalau beginilah terus diberi sokongan kepada UMNO, kami nak buat apa? Akhirnya orang Perlis akan kekal menjadi persinggahan untuk orang pergi tempat yang lain. Jadi saya ucap selamat maju jaya. 4-5 minggu lagi mengundi, pilih baik-baik, insya-Allah Allah bagi buka petunjuk, kita boleh pastikan paling kurang lah bagi saya yang soal nelayan yang lain tu paling kurang wakil rakyat yang baru, selesaikanlah soal tanah penduduk-penduduk di Kuala Perlis, sebab kesian peneroka-peneroka bandar yang dah 40-50 tahun duduk kat sini, ada cucu semua,
hanya kerana kerajaan negeri tak nak proses pemilikan tanah, mereka menjadi pengemis di tanah sendiri. Yang UMNO duk menyanyi anak kecil main api, bumi dipijak milik orang, memanglah bumi pijak, UMNO punya pi ambil, menteri ambil kat dia. Jadi paling kurang saya yakin kalau ada pertempuran pilihan raya yang besar di Kuala Perlis, masalah tanah insya-Allah akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan balik kepada saudara Asro. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih YB Rafizi dan saudara Syazwan yang respon tadi. Uncle So kita tak ada nak dengar sajak pada Uncle So. Jadi siapa nak dengar sajak Uncle So, malam ni di Bintong ada satu program lagi, truck. Malam ni atas truck. Di Simpang 4 Abi Bintong. InsyaAllah start pukul 9 malam ni. Dan ada nanti Datuk Yok Azlan pun ada. Dan YB Rafizi akan bercakap lama lagi di sana. Lebih lama daripada sini. Akhirnya saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Tuan Kedai, sisi keluarga dan para hadirin yang menunggu sampai habis. Jadi akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.